Okey. Hari ni kita bersiaran lagi. 3 hari bulan 2, 2021. Okey. Seperti biasa yang dijanjikan, kami dari Hijrah Solution, kami akan sentiasa bersiaran untuk lebih dekat dengan anda semua. Okey, yang pasti saya nama diberi Badrul, boleh dipanggil Bad. Okey. Okey, saya hari ni kita nak berkongsi dengan pendengar-pendengar semua yang join kita orang punya live hari ni. Satu isu yang hangat. Siapa dekat sini yang selalu dapat panggilan daripada bank atau kolektor? Okey. Tajuk kita hari ni, siapa yang selalu dapat panggilan daripada bank atau kolektor? Okey, so kita minta ramai-ramai. Sementara sekarang pun time lunch, hadiah dah start lunch hour. Siapa yang dapat notification ni boleh share-share. Share-share dekat kawan-kawan, share-share dekat kita punya FB friend, dekat grup-grup yang kita ada kan. Kita share. Sebab hari ni saya nak berkongsi satu topik hangat. Saya percaya ramai yang di luar selalu dapat panggilan telefon tu. Panggilan telefon tu adalah panggilan untuk membayar hutang kita yang lampau. Siapa lagi yang kalau bukan kolektor kan, ataupun bank kan. Okey, hari ni kita nak bincangkan isu siapa yang selalu dapat panggilan daripada pihak bank dan pihak kolektor, di mana kita ada rekod lampau yang tak cantik. So bila ada rekod lampau yang tak cantik, bank akan call, kolektor akan call kita hari-hari. So hari ni tajuk kita, siapa yang di dalam live ni, yang tengok saya punya live ni, dapat panggilan daripada bank atau kolektor. Okey. Isu ni memang hangat. Lagi musim PKP ni. Lagi-lagi musim PKP ni, saya percaya ramai yang menghadapi masalah di mana panggilan bank dan kolektor yang tak putus call kita. Okey, itu tajuk daripada Hijrah. Hijrah nak sharekan hari ni adalah di mana kita daripada Hijrah Solution, kita nak bantu lebih ramai. Okey, lebih ramai customer di luar. Terutama kami punya fokus kepada penjawat awam. Okey, penjawat awam dan penjawat swasta yang berpanel. Siapa yang ada masalah dihubungi oleh pihak bank dan kolektor setiap hari. Kita nak elak tak boleh. Kita tukar nombor telefon, dia dapat nombor telefon kita yang baru. Kita pindah office, bukan setakat kita je ada telefon, bos kita pun ada telefon. Okey, siapa yang pernah mengalami situasi ini? So hari ni kami dari Hijrah Solution, kita nak bantu disebabkan masalah anda ni. Dua ciri-ciri yang perlu adalah kami mencari anda yang bekerja sebagai penjawat awam, tak kira kontrak bersambung. Okey, tak kira anda kontrak bersambung ataupun memang tetap atau kontrak bersambung masih boleh. Yang kedua, kalau hari ni anda bekerja swasta berpanel. Swasta berpanel ni agak tricky sikit. Kalau anda nak tahu company anda tu berpanel atau tak, boleh klik nombor dekat yang saya dah pin tu. Admin akan reply. Admin akan buat Q&A untuk dapatkan info detail untuk buat semakan. Okey. Siapa yang dah share tu, terima kasih. Aina Ralif, terima kasih sebab share. Siapa-siapa yang ada tu bolehlah pakai share. Hari ni saya nak kongsikan satu info dekat anda semua di luar. Sebab kita tahu ramai dekat luar tak boleh nak lari. Kita dekat Malaysia ni tak akan lari daripada buat pinjaman dengan bank. So bila ramai yang buat pinjaman dekat bank, kena pula sebelum ni kita ada masalah kewangan. So kita dah tak bayar kita punya tunggakan pinjaman kita. Ada setengah tu pinjaman kereta masalah, pinjaman kredit card swipe tak bayar, pinjaman peribadi,
Betul. Contoh lagi macam mungkin kita ada buat pinjaman motor dengan mana-mana selain daripada bank, macam Aeon, macam apa lagi selain daripada Aeon kalau motor, Singa, apa lagi kita ada, Kos Memot. Ni semua ini adalah pemberi pinjaman. Kalau bank dia mungkin pinjam pada apa pinjaman kita lah, kereta ada, pinjaman personal loan ada, pinjaman peribadi ada, pinjaman untuk kereta ada kan, pinjaman perumahan. Kalau yang lain-lain macam pinjaman untuk motor, beli motor, macam selain daripada tu kita buat pinjaman kereta selain daripada bank, kita ada macam Toyota Capital, betul, kita ada Childish, apa-apa jugalah yang di luar yang selalu kita buat instrumen pinjaman dengan diorang dan kita dah tak bayar, dan diorang akan hantar mana-mana agensi untuk buat kutipan. Kalau bank dia akan pakai bank punya. Ada bank dia pakai internal punya buat collection. Ada bank dia akan suruh external, third party on behalf dia buat collection. So isu kita hari ni, kita nak kongsi dan kita nak bantu anda yang kat luar sana, yang siapa selalu dapat panggilan telefon daripada bank. Walaupun kita tahu ramai yang kat luar bila dapat panggilan telefon, kita akan block. Betul? Kita akan block sebab apa? Kita nak diorang call kita balik. Kadang kita sanggup, apa namanya, kita sanggup tukar nombor telefon. Tukar nombor telefon. Kadang kita sanggup tukar nombor telefon. So bila kita tukar nombor telefon, jangan risau, dia orang tetap boleh cari. Dia orang tetap boleh cari kita. Kat mana kita pergi dia akan cari. Sebab dia orang nak kutip kita punya pinjaman lampau. Okay. So siapa yang dah join ni, minta tolong pakat-pakat share dekat dalam grup Kita orang punya servis ni, kita orang fokus kepada anda di luar sana yang bekerja sebagai penjawat awam. Adakah hari ni anda sebagai penjawat awam? Kontrak atau tetap? Okey, kontrak pun boleh, tetap pun boleh. Kedua, adakah anda bekerja di sektor swasta? Sektor swasta ni bermaksud swasta berpanel. Kami akan cek dulu yang dikatakan panel swasta ni, kami akan cek dulu syarikat anda bekerja tu berpanel atau tidak. So jika anda mengalami masalah yang sama, tak boleh lari daripada dikejar oleh pihak bank, pihak kolektor, anda boleh klik link kat bawah tu. Admin akan tolong, admin akan bantu anda. So hari ni, sekarang ni musim lunch kan. Dah lunch hour 12.45. Saya percaya ramai dekat luar tu lunch tak boleh kat kedai kan. Kita lunch dekat office. Ada setengah tu yang kat office. Office pun yang mana essential je lah, essential service dia boleh bekerja di office. Yang mana bekerja di rumah, so boleh pakai-pakai share. Kita share ramai-ramai. Saya nak kongsikan info ni. So sama-sama kita manfaatkan. Sama-sama kita manfaatkan info ni, kita boleh bantu lebih ramai. Sebab 2021 kami di Hijrah, kami punya mission, kami nak bantu seramai mungkin customer di luar yang menghadapi masalah ni. Yang asyik-asyik pagi nak pergi kerja, ada orang call. Tengah buat kereta pergi kerja, orang call. Tengah kerja pun orang call. Malam pun dia call. Kita cuti pun dia call. Dia akan call kita tak kira masa, tak kira waktu. Hari cuti pun dia kerja. Siapa yang pernah kena benda ni, weekend pun dia tahu, dia akan call. Sabtu Ahad pun dia orang akan call. Dia orang memang agresif. Pihak kolektor ataupun bank ni yang nak buat kutipan ni memang agresif. Kita tak boleh nak lari. Kadang-kadang kita rasa kita nak lari kan. Jangan risau. Kita lari macam mana pun pasti dia akan jumpa. Tukarlah nombor telefon macam mana pun, dia orang akan jumpa. Sebab dia orang nak collect balik kutipan kita yang lampau. Contoh, selain daripada pinjaman kereta, ada setengah orang tu pinjaman kredit kad kan. Ada setengah tu pinjaman kereta, pinjaman kereta, kredit kad, pinjaman peribadi, pinjaman pendidikan, pinjaman beli motor, beli perabot, apa lagi?
inilah yang tadi besar-besar lah. Yang pasti ada juga pinjaman-pinjaman lain, bukan pinjaman lah, maksudnya bil-bil yang tertunggak menyebabkan kita dikejar. Okey, ada yang bertanya pinjaman wang blessing. Okey, kami adalah konsultan. Kita adalah konsultan untuk bantu, sebab kita punya pinjaman ni anda akan buat pinjaman dengan bank. Sebab kami Hijrah Solution, kita akan bantu anda untuk berhijrah. Kalau hari ni kita pernah ada isu dengan bank 5 tahun lepas, 10 tahun lepas, kereta dah kena tarik, dah kena lelong. Selagi nama kita dekat bank negara tu, selagi tu, walaupun contohlah sekarang umur kita 40, 5 tahun lepas kereta kita dah kena tarik, selama 5 tahun ni atau mungkin dah 6 tahun atau 10 tahun, selagi kita tak bayar kita punya bagi hutang dengan bank, bank akan senaraikan nama kita dekat bank negara. Kita pergilah mana-mana bank pun, bank tetap akan reject kita punya permohonan. Ada caranya. Macam mana dengan berlakunya benda ni, Hijrah Solution boleh bantu anda untuk melayakkan anda membuat pinjaman dengan bank. Okey, kita buat pinjaman ni sebenarnya bukan kita nak suruh anda berhutang semata-mata, sebab kita nak anda keluar daripada tekanan. Saya percaya siapa yang tengok live ni dan siapa ada pengalaman kena telefon dengan bank hari-hari, dengan kolektor hari-hari, pasti anda tertekan. Mesti jiwa anda akan kacau punya. Jiwa kacau, kerja pun tak keruan. Saya pasti. Siapa kat sini suka kalau kolektor call ataupun bank call? Kalau suka, boleh komen. Kalau tak suka, boleh klik nombor yang dah dipin kan tu. Saya tahu dia tak suka kan. Yang tak suka kena kacau dengan bank, kolektor. Kadang-kadang bukan kita je dia kacau, majikan kita pun dia kacau. Okay. Siapa yang baru join, terima kasih. Bolehlah pakai-pakai share. Kita share-share dulu dengan kawan-kawan. Siapa yang dah share tu, nak tahu kita punya news, kita punya update sentiasa hari-hari, boleh follow, boleh share, boleh like. Sebab kami di Hijrah Solution, kami akan bersiaran setiap hari. Sebab setiap hari kami akan bagi anda input yang baru. Kami akan kongsi pengalaman-pengalaman customer yang lepas untuk anda faham. Saya percaya pengalaman masalah yang diorang hadapi itu sama dengan apa yang ada di luar. Saya percaya. Lagi-lagi pula sekarang ni kita tengah PKP. PKP ni satu hal, dah lah kita tak boleh nak keluar rumah kan. Ada yang juga tak boleh nak kerja, ada yang dah tak ada kerja. Saya percaya. So sekarang ni kami nak bantu kepada dua, mereka yang berada di dua kategori ni. Jika anda ada masalah menghadapi selalu sangat dikacau oleh pihak bank atau kolektor.call minta kutipan pinjaman kita atau tunggakan kita, jika anda kaki tangan atau penjawat awam tetap atau kontrak, boleh klik nombor pin di bawah. Jika anda dalam sektor swasta berpanel, macam mana kita nak tahu kita berpanel ke tak? Akak dengan abang boleh klik nombor yang ada pin kat bawah tu. Boleh tanya dekat admin tu. Admin akan guide. Dia akan check dulu. Okay. So, jom kita share-share sikit. Kita share-share sikit. Siapa sini ada pengalaman yang sama, bolehlah kita bercerita. Kita berkongsi tengok pengalaman bersama kan. Okey, siapa yang ada kat dalam live ni boleh kita share-share sikit. Yang pasti saya nak bagi tahu 2021 kita akan bantu seramai mungkin customer yang di luar yang ada masalah. Apabila anda hari ni di call oleh bank ataupun kolektor, yang pasti sebenarnya anda ada masalah dalam rekod pembayaran kepada bank. Walaupun masalah rekod tu bermasalah 10 tahun lepas ataupun 15 tahun lepas, selagi kita tak selesaikan hutang dengan bank, diorang tetap akan cari kita. Kita larilah ke mana sekalipun.
Kalau dia call kita tak apa. Sekarang ni bank atau kolektor dah bijak. Dia tak call kita. Dia bukan tak call, dia call. Tapi kita melarikan diri, tak nak angkat, block nombor dia. Dia akan call majikan. Itu yang pertama. Call majikan. Kalau tak dapat call majikan, dia akan call pasangan kita pula, ahli keluarga kita pula. Dia ganggu ahli keluarga kita pula. Jangan tanya saya macam mana dia orang dapat nombor telefon semua tu. Dia orang work smart. Dia orang work smart. Sebab dia orang punya kerja memang nak buat collection kepada customer yang dah tertunggak bayaran. Contoh kalau kereta kita dah terlelong 10 tahun lepas, kita ada baki lagi dengan bank. Contoh RM15,000. Contoh RM15,000. Macam mana pun kita kena bayar dengan RM15,000 tu. Kalau kita tak bayar, kita pergilah mana-mana bank untuk kita buat permohonan untuk beli rumah, kereta, buat pinjaman peribadi, tetap tak boleh. Sebab nama kita ada dekat bank negara. Dalam punya rekod tu tak clear lagi, ada masalah. Kalau kereta dah kena tarik macam mana? Okey, kalau kereta dah kena tarik ni, dia ada dua situasi. Dua situasi di mana satu kita kena tarik, ada lagi satu kena tarik dan kena lelong. Betul. Yang pasti kedua-duanya masalah dia tetap sama. Dia kena selesaikan hutang dengan bank. Dia selesaikan hutang dengan bank, dapatlah balik kereta tu. Tapi kalau kereta dah kena lelong, tak dapatlah. Cuma bezanya bila kita dah selesaikan dengan bank punya hutang, walaupun kereta kita dah kena lelong, apabila kita dapat penyelesaian dengan bank melalui kami, anda punya nama dah clear dah. So lepas ni anda nak beli kereta ke, nak buat pinjaman ke apa ke, tak masalah. Kalau kereta kena lelong, loan tu tak kena bayar ke? Yang pasti kereta yang kita buat loan hari ni, mungkin contoh RM100,000. Selepas 5 tahun kita bayar, katakanlah kita ambil kira senang lah, RM100,000 kita baru bayar 5 tahun. Kita ada baki lebih kurang dalam 4 tahun dah, sebab maksimum 9 tahun kan. Mungkin lebih dan kurang ada RM40,000 lah. Contoh 40. Ini saya kira tak ada kira interest RM40,000 baki. Tapi bila kereta kita dah kena tarik, diorang sampai satu tahap, sampai satu limit, bila kita tak tuntut. Sebab bila kita sebagai owner, kita nak tuntut, kita kena selesaikan tunggakan. Tunggakan kena selesaikan. Sewa gudang yang kita pakai berapa lama tu kena bayar. Ada yang mampu, dia boleh bawa keluar. Yang mana tak mampu, sampai satu tahap, dia orang akan lelong. So contoh katakanlah baki hutang kita dengan bank 40. Contoh, tiba-tiba kereta kita kena lelong, harga hanya bank boleh lelong berjaya RM20,000. So anda ada baki lagi RM20,000. So RM20,000 tu anda akan dikejar oleh pihak bank. Macam mana pun dia orang akan kejar, sebab anda masih berhutang dengan dia. Jangan tanya kenapa harga dia orang lelong murah. Itu tak boleh nak petikai kan. Itu memang bank punya kerja. Sebab dia kata lagi lama dia simpan kereta ni, dia orang akan ada satu tempoh limit. Dia orang kata ada tempoh limit. Okey, kalau tak ada juga owner nak tembus ke apa ke, dia jual lah, dia lelong. Lagi-lagi kalau kereta ada jenama-jenama yang tak dikenali ramai, orang tak suka, so memang harga dia lagi murah lah. Sebenarnya kereta lagi lambat dia lelong, sebenarnya kalau ikutkan bukan lambat lelong, sebenarnya bank ada tempoh dia. Sebab lagi lama benda tu akan jadi masalah, akan rosak. Bank akan buat satu lelongan. Contoh, katakanlah lelongan pertama. Lelongan pertama. Okey, lelongan pertama tak ada siapa yang nak beli. So bila lelongan tak ada siapa nak beli, bank akan tetap juga buat lelongan. Tapi lelongan pertama dengan lelongan kedua, beza dia, harga dia akan jadi rendah untuk bank buka kepada pembida. So kalau kita bida, kita punya hutang tu masih tinggi dan lelongan harga masih ke bawah, kita kena top up untuk selesaikan nama kita di bank. So hari ini kena faham, siapa yang ada selagi hutang dengan bank, nama kita tetap ada dekat bank negara. Kita tak boleh nak gerak ke mana-mana. Nak buat loan rumah tak boleh, nak buat loan peribadi pun tak boleh. Okay, siapa yang baru join, terima kasih. Boleh minta tolong share-share. Sebab hari ini kami di Hijrah Solution, kita nak tahu siapa yang di antara anda semua ni yang tengok live kami yang sering dihubungi oleh pihak bank atau kolektor. Dan itu pertama. Kedua, adakah anda dalam dua kategori ini? Satu, penjawat awam, tetap atau kontrak.
boleh klik link di bawah. Kedua, anda swasta berpanel. Maksud dia, jika anda hari ini dapat panggilan yang selalu diganggu sebab kita ada hutang-hutang lapuk, 2 kategori ni anda boleh klik nombor yang dah dipin kat bawah tu. Boleh call, boleh tanya baki delongan interest aktif ke. Sebenarnya bank akan jalan interest tu, akan jalan. Cuma ada cara macam mana kita nak buat negotiation dengan bank. Ada cara dia. Sebab benda ni melibatkan nego. Kalau kita pandai deal, macam kita beli barang dekat pasar, kita nego, abang ni buka harga 25, so buka 25, kita nego bang 23 boleh. Sama juga dengan interest bank. Sebab apabila kita punya kereta dah kena lelong, bank dah tak kisah pasal kereta tu, bank nak duit dia. Selagi duit kita dia tak dapat, selagi itulah nama kita tak akan dilepaskan. So jangan terkejut hari ini apabila ramai di luar sana ada masalah ni, dia akan pergi jumpa siapa? Dia jumpa Abang Long. Dia jumpa Abang Long. Kadang-kadang dia jumpa Abang Long, buatlah 20,000, 30,000, contoh. Tapi disebabkan hari ni, contoh kalau anda hari seorang penjawat awam, ada setengah tu, kalau dia tak pergi jumpa Abang Long, dia pergi jumpa apa? Dia pergi jumpa pihak koperasi. Pihak koperasi di mana kita akan buat pinjaman. Ada setengah tu dia orang akan adjust di mana pihak koperasi akan bagi pinjaman peribadi dengan kadar dalam bahasa Melayunya, cash yang kita dapat tu ada yang sanggup ambil sehingga 50%. Contoh, masa tu kita dah terdesak, ada jumpa yang kata kita boleh tolong, koperasi ni boleh tolong, kita pinjam 20,000, pinjam 20, dapat 10. Itu pihak koperasi. Sebab itulah hari ni di Hijrah, di Hijrah Solution, kita nak anda berhijrah untuk satukan, poolkan hutang yang ada. Sebenarnya lagi untung, anda lagi untung. Dan keadaan rate sekarang lagi rendah. Tahu tak PKP kita ni sebenarnya menguntungkan kita. Rate interest rendah tu. So bila interest rendah, sebenarnya kita boleh membeli sesuatu barang tu, macam contoh kereta, dengan keadaan interest yang rendah, dapat diskaun. Kalau tak sebelum ni mungkin tinggi rate kan. Sekarang tak. OPR kita rendah. Biasanya sekarang kita PKP 2021, lebih dan kurang nak naik OPR ni take time lah. Tunggulah 2-3 tahun lagi. Tapi 2-3 tahun tu kita still untung sebab interest kita yang rendah. So kami mencari anda di luar yang bekerja di sektor awam. Okey? Walaupun kontrak dan tetap ada isu ni, ada masalah ni, kami ada pinkan link kat bawah. Boleh tanya. Boleh tanya. Sebarang pertanyaan akan dilayan. Akan di reply. Kalau katakanlah admin ni tak reply, esok saya sebab saya akan live setiap hari. Jika ada lambat reply ke ataupun mungkin dia tak perasan ke apa ke, komen dekat saya punya live. Komen dekat saya punya live ataupun follow page ni, DM terus. DM terus. DM kami di Hijrah Solution. Okay, so siapa yang baru join, baru masuk, bolehlah pakai share. Kita share sikit, bagi naik kepala tu dekat kita punya nama tu, nanti naik share kan. So kita nak berkongsi satu manfaat dekat kawan-kawan kita di luar. Sebab saya percaya ramai dekat luar dah tak tahu nak buat apa. So bila dia dah tak tahu, tu yang dia pergi jumpa Abang Long. Abang Long, contoh yang selalu kita kenal, selalu kita jumpa kat dalam kita punya media sosial kan. Pinjam 5,000 dapat 5,000. Bukan dia orang tak nak berurusan dengan bank, tapi bank dah tak nak bagi sebab kita punya rekod lampau. Tapi Abang Long kita lagi lain macam. Pinjam 5,000 dapat 5,000. Nombor ayat ketiga dia tak terangkan bayar berapa ribu. Pinjam 5 dapat 5, bayar tu dia.
Itu yang kadang-kadang Abang Long punya hardcore lagi dahsyat. Dia buat collection bukannya telefon, dia datang rumah. Dia datang rumah. Kalau tak nak datang rumah, dia datang office kita. Dia rajin. Kalau Abang Long ni rajin sikit. Dia datang rumah kita, dia datang pejabat kita. Kalau rumah kita duduk lari, nanti dia hantarlah. Dia hantarlah apa nama dia, tanda-tanda signal kan. Dia bagilah cat, dia tolonglah cat kita punya depan rumah tu. Nasib-nasib kena kat kereta kan. Nasib-nasib jangan risaulah, memang satu taman tahu lah. Itu signal diorang, itu cara diorang. Cara bank yang saya isukan hari ni, cara bank dia akan call, kolektor akan call. Dia tak datang rumah kita, tapi dia punya call tu stres tu. Tak boleh dibuat bincang tu. Tak tekan hidup kalau diorang ada call kan. Okay, so siapa yang tengah menjamu selera sekarang pukul 1 kan, jam saya menandakan 1.3 minit. Siapa yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera kan. Menu apa bang? Menu apa tu kat hari ni makan? Yang mana bekerja dekat office memang tak boleh buat apa lah, nak tak nak makan kat office lah. Terpaksa kan dengan keadaan kita PKP. Kita sama-sama hari ni kita doa cepat-cepat COVID ni cepatlah hilang daripada muka bumi ni kan. Cepatlah hilang. Banyak benda yang terbantut, tapi yang pasti ada hikmah di sebalik ujian. Saya percaya di musim PKP ni kita banyak melahirkan guru-guru cemerlang. Percaya tak? Kalau tak percaya, macam abang yang mana bekerja kat luar tu kan, balik abang tengok bini abang, dia jadi cikgu. Silat-silat dengan anak murid tu, dia punya cikgu tu dia jadi lain dah. Geram. Cikgu mengajar depan komputer, dia boleh duduk 5 minit, 10 minit. Kejap lagi hilang. So nampak, PKP ni ada yang boleh jadi cikgu. Ada yang boleh cikgu sebab apa? Sebab sekarang ni sekolah pun dah buat online class. Sebab pembelajaran kena teruskan. Itu yang kadang-kadang ada setengah take turn lah. Mak hari ni bapaknya jaga anak duduk depan komputer, esok maknya selang seli kan. Sebab PKP tak boleh nak pergi sekolah. Okey bang. Okey kak, siapa yang baru join, terima kasih. So boleh pakai share bang. Isu kita hari ni kita nak bagi tahu, siapa yang dekat dalam live ni ataupun siapa yang tengok live ni yang ada masalah ni, yang sering dihantui dengan panggilan telefon daripada pihak bank atau pihak kolektor. Siapa yang sering dihantui benda Allah ni, masalah ni, boleh klik nombor yang dah dipinkan tu. Sebelum anda klik, anda kena tahu kriteria. Kriteria kita orang daripada Hijrah Solution, kita boleh bantu abang atau akak dengan 2 kriteria ni. Jika abang akak ada, boleh klik nombor pin kat bawah ni, boleh tanya. First, anda seorang penjawat awam, walaupun kontrak tapi dah bersambung. Okey, penjawat awam walaupun kontrak tapi kontrak bersambung lah. Okey, boleh klik. Kedua, penjawat awam. Kedua, sektor swasta. Tersasul. Sektor swasta, kalau abang hari ni, akak ada di sektor swasta, tapi swasta berpanel. Mungkin abang akak akan beli apa tu berpanel. Nak tahu berpanel ke tak, klik nombor kat bawah tu juga. Nanti admin akan checkkan abang punya company tu berpanel ke tak. So bila berpanel, bolehlah kita bantu. Okey. Hari ni kita santai-santai je, sambil-sambil lunch kan. Sebab PKP ni tak nak makan kat kedai kan. Lama nak makan kedai mamak tu. Rindu. Kena kari ikan ni kan. Kena pula bang kari campur, ayam campur kari kambing, campur kari daging kan. Tapi apa kan daya PKP, kita pula dah kena sambung sampai 18. So PKP ni saya percaya kepada penjawat awam, saya percaya yang mana yang sering dihantui dengan panggilan telefon oleh pihak bank dan pihak kolektor, dia orang tak boleh nak lari dah. Sebab apa? Sebab penjawat awam, dia orang dah tak ada moratorium. Betul? Penjawat awam dah tak ada moratorium. Penjawat swasta apa ni? Sektor swasta boleh lagi appeal dengan bank untuk moratorium, bermaksud penangguhan bayaran bulanan lah.
Government ataupun penjawat awam tak ada. So bila tak ada, bila dia call kita, hutang lapuk, dia orang akan kejar kita. Dan lagi satu juga, walaupun hari ni anda dah dikejar oleh pihak bank, pihak kolektor untuk menyelesaikan hutang lapuk kepada penjawat awam, saya ulang, penjawat awam yang ada isu berkaitan 60% dia punya DSRN, kan dia orang ada limit. Dia orang ada limit. So bila dia orang ada limit, kami boleh arrange sebab pinjaman semua kepada bank sahaja. Kami di Hijrah Solution untuk pengetahuan, apabila anda menghadapi masalah dengan pihak bank, pihak kolektor selalu hubungi untuk kita kutip hutang lapuk, okey, kita akan buat satu arrangement anda dengan bank. This mean apabila ada nama blacklist atau nama kita disenar hitamkan, kita akan buat penstrukturan. Penstrukturan ni semua kita akan arrange dengan bank. Banyak bank-bank di luar sebenarnya yang boleh bantu boleh bantu anda. Cuma cara je ramai yang tak tahu. Tapi yang pasti macam kita bukan tak tahu. Sebab hutang lapuk kita dah 10 tahun tak selesai-selesai dengan bank. Kita bayar minimum. Kadang-kadang tak bayar. Bayar minimum pun dia orang tetap tak cukup, dia orang akan collect juga. So macam mana cara dia? Nak tahu cara dia senang je. Kalau abang dengan akak penjawat awam, jangan malu, jangan segan. Klik nombor PIN tu yang dah dipin kan, tanya dekat dia. Itu adalah admin kami. Di Hijrah Solution, dia adalah admin kami. Dia akan bantu segala persoalan yang abang nak tahu. Okey? Ada apa-apa nak tanya? Siapa-siapa nak bertanya ke kan? Okay, saya akan share serba sedikit. Yang pasti Hijrah Solution akan sentiasa berada dekat dengan anda. Kami akan bersiaran di waktu yang sama saja. Sebab walaupun PKP, sebab sekarang kita orang pun masih lagi bekerja, masih lagi berurusan dengan customer-customer. Cuma SOP jangan dilupa lah. SOP jangan dilupa. Penjarakan tetap diutamakan. Tapi kena ingat, isu kita hari ni, pihak bank atau kolektor dia akan call kita, dia tak fikir jarak dah. Nampak? Dia jauh macam mana pun kita lari, dia kejar. Saya suka cakap kolektor atau bank ni, disebabkan diorang punya kerja adalah untuk buat kutipan, agresif dia, memang dia akan cucuk rapat. Ramai yang saya pernah yang terkejut. Sebelum ni saya jumpa di satu customer, dia ada hutang dengan satu bank ni. Saya tanya apa bank. Dia kata dah 5-6 tahun dah bank dah tak call dia, senyap. Tapi yang pasti tiba-tiba dia kata bank boleh call balik, nak tanya balik hutang tu. Memanglah bank akan call. Dia kata, customer tu cakap dengan saya, sepatutnya dia dah habis bayar lah. Bukan habis bayar, sepatutnya dia kata dia ingatkan bank dah tak call paling 5-6 tahun tu, dia ingat dah selesai dah. Dia ingat, tapi yang dia lupa sebenarnya dia tak bayar. Bank tu tak ingat. Bank tetap ingat kita, dia rindukan kita. Kita larilah macam mana pun, lari daripada kutipan, dia orang kejar. Siapa dekat dalam live ni yang join ni, yang pernah bekerja di bank ataupun sektor kutipan wang ni untuk pihak bank, tahulah. Dia orang smart. Dia orang sangat smart. Sebab tu dah saya cakap, kolektor kalau call kita, sebab tu isu hari ni, kalau abang dengan akak sering dihantui dengan panggilan telefon daripada pihak bank atau kolektor, dia orang punya panggilan walaupun 5 minit, tekanan dia tu sampai rumah tau. Kadang-kadang bukan sampai rumah. Kita nak masuk meeting, lepas panggilan dengan bos, tak ada mood. Bosan lah dengan bos ni. Bukan bosan apa, sebab kita tak pernah handle masalah tu. Okay. So siapa yang baru join ni? Okay, ada ni Muhammad Afiq. Selamat datang bang. Bolehlah bang share sikit bang dekat kawan-kawan kan. Hari ni saya nak share kan info. Di Hijrah Solution kita bantu customer macam mana hari ni kita nak bebas daripada gangguan panggilan telefon pihak bank atau kolektor. Atau bahasa senang je lah, bahasa pasarnya, apabila kita ada masalah dengan bank ataupun hutang kita tak bayar,
Itu yang diorang kejar tu. Diorang akan kejar kita. Macam mana keadaan diorang akan kejar kita. Itu memang kerja dia. Diorang punya ligan tu tak tulis kiri kanan bang. So anda cukup 2 kriteria ni, klik pin kat bawah tu. First, sektor awam. Okay, awam ada 2 Yang tetap pastilah boleh tanya kat bawah. Yang kontrak boleh, tapi kontrak bersambung. Yang kedua swasta. Swasta ni kalau anda swasta berpanel, ramai yang tak tahu. Pernah tanya sebenarnya panel tu mana. Klik je nombor pin tu, tanya je dia. So hari ini kita punya mission 2021, mission hijrah kita orang. Kami daripada Hijrah Solution ni, kita nak ramai orang di luar boleh berhijrah daripada cerita lama kepada cerita baru yang lebih menarik. Lepas ni kita pulun, di mana kita buat pihak bank atau pihak kolektor tak ada kerja. Tak ada kerja. Sebab apa tak ada kerja? Tak boleh nak, sebab customer yang bermasalah tak ada. Bila tak ada masalah, itulah kami akan tolong lah. Tak ada masalah, memang diorang tak boleh buat apa lah. So biar kita lepas ni kita pulun, kita punya mission, biar pihak kolektor atau pihak bank bahagian apa ni, orang panggil recovery, tak ada kerja. File tak ada, buka je tak ada file. Sebab apa? Customer semua dah cantik dia punya rekod dengan bank. Muhammad Afiq dan share tuan. Okey, terima kasih Tuan Afiq kita. Semoga anda dilimpahkan rezeki ya. Okey, sama-sama kita dilimpahkan rezeki seperti air yang mengalir. Okey. Kita share, kita pakai share. Ada apa-apa lagi? Siapa nak tanya? Mai. Kita bertanya, kita berkongsi cerita. Kita berkongsi cerita yang pasti kalau siapa-siapa yang hari ni ada kenalan. Contoh abang hari ni tengok live kami, abang ada kawan kerja swasta, berpanel, kerja kerajaan, apa nama dia, kontrak bersambung ataupun tetap. Abang dengar masalah dia cerita kan, aku tak tahulah. Kadang-kadang dia cerita tak adalah cerita semua kan, tapi dia cerita lah macam predikat dia dah kena sekat, kereta dia dah nak kena tarik, ataupun kereta dah kena lelong, tak ada nak buat apa. Okay, itu abang boleh bagi tahu dia orang, carilah page ni, Hijrah Program Penyatuan Hutang. Hijrah Program Penyatuan Hutang ni kita nak manage penstrukturan, bukan setakat penstrukturan hutang tu. Kita nak bebas nama kita daripada senarai hitam pihak bank. Yang pasti kita dekat Malaysia tak boleh lari daripada hutang dengan bank. Itu memang kata pasti. Nak jumpa yang orang kata semua tunai, kadang-kadang. Dan ramai takut nak beli tunai dengan bank sekarang kat Malaysia ni. Sorry, nak beli tunai apa-apa pun, dia takut lembaga. Sang lembaga tu memerhati je. Kalau kita ada cash beli something yang terlampau besar dengan keadaan tunai, bahaya. Dia orang berisau kan. So mereka-mereka di luar sana akan menggunakan bank lah. Bank adalah instrumen. Kita nak beli aset rumah, nak beli tanah, nak beli kereta, lepas tu kita nak pergi shopping, nak pergi travel. Tapi PKPN, border tutup, travel lalu kita pakai credit card. Pergi overseas swipe sampai 20-30 ribu. Balik Malaysia, bayar minimum. Betul, bila bayar minimum, nanti dia akan bergerak tu. Bank, kalau kita hutangkan dia punya interest macam snowball bang. Dia guling, makin lama makin besar. Jangan terkejut lah. Cerita pasal credit card, sebelum ni saya ada satu customer, saya dapat dia punya baki, dia sampai nama dia on process pergi ke hearing, ke mahkamah. Credit card ada 2 bang. Satu keping, dia punya hutang boleh beli kereta lah bang, lebih daripada 100 ribu. Satu keping, dia ada 2 keping, 200 ribu. Kalau 200 ribu ni, kalau beli kereta 100 ribu tu boleh swap, dapatlah kereta macam Honda. Kalau Honda Jazz boleh dapat.
Apa lagi? Apa lagi kalau boleh dapat 1,000? Saya cerita kereta baru lah. Kalau kereta second macam-macam kita boleh dapat 1,000 kan. Customer ni dapat ada 2 kredit card 200,000. Jangan tanya saya bang gaji dia berapa bang. Pasti gaji dia besar. Sebab biasanya kredit card dia akan bagi kita 10 kali ganda gaji. Kebiasaannya. Tapi bila 10 kali ganda tu, dia punya tanggungjawab 10 kali ganda lah. Itu yang dia pergi overseas kot. Dia shopping, swipe, sampai Malaysia, nganga. Dia sekarang tengah menguruskan nama dia dekat bank. Buat 2 bank, 200,000. Okey, ni ada soalan ni. Kalau nak semak perlukan dokumen apa? Okey bang. Sebelum kita semak, 2 benda abang kena tahu. 2 benda. Kalau hari ni abang government servant ataupun pejabat awam dan juga swasta yang berpanel, nak tahu panel ke tak? Boleh tanya dulu dengan nombor yang dah dipin kat bawah tu. Dokumen yang diperlukan 2 je bang. Payslip abang. Payslip terkini 3 bulan dengan juga laporan sikris abang. Dia ada 2, sikris atau sitos. Ada yang tanya juga sebenarnya dengan saya, sikris tu apa? Alamak, hari ni saya tak ada contoh pula sikris. Sekejap, saya cuba tunjuk sekali lalu. Ada tak? Okey ni. Ada. Ni dia. Okay. Sikris ni maksud dia, kita boleh tengok segala senarai hutang piutang kita. Okey. Saya ambil contoh lah ni. Nampak? Abang akan nampak sikris kita ni. Ni. Okey. Ini adalah sikris kita. Okey, ini adalah sikris yang abang kena bagi dekat admin yang ada kat bawah tu. Ini adalah sikris dia. Sikris abang lah. Ini salah satu customer yang sekarang kita tengah nak proses. Sebab dalam sikris ni sebenarnya ramai kat luar tu tak pernah akses pun sikris diorang. Ramai sangat. Sebab apa? Apa nak tahu? Hantar dokumen, lepas, beli kereta lepas, swipe kredit card lepas, semua lepas, jalan. Rupa-rupanya ada tunggakan dekat Astro, dekat Indah Water, apa lagi? Banyak. Sikris ni kita nak tengok banyak. Sikris ni kita akan tengok. Ni penting ni. So sikris ni kita akan tengok sebab kita akan buat rujukan. Abang dengan akak kena provide benda ni. Payslip 3 bulan terkini dengan laporan sikris. Tak tahu nak dapat macam mana? Klik link, nanti admin akan tolong bagi link satu. Siap cara lagi. Dan sebenarnya kita dekat luar ni sepatutnya kena ada satu sikris kita. Kita nak tahu apa feedback kita punya pinjaman dengan bank A, bank B, bank C. Ada tak hutang kita dengan Astro lagi ke? Ada tak hutang kita dengan diorang bagi kategori consumer lah. Consumer ni macam singa. Dia tak masuk dalam sikris. Tapi walaupun tak masuk dalam sikris, nama kita nak pergi apply tetap diorang tendang. Sebab ada hutang. Nampak? Cuma satu bezanya hutang yang tak ada dalam sikris. Hutang dengan kawan. Hutang dengan kawan tak masuk dalam sikris. Dia tak masuk dalam sikris. Dia paling-paling masuk pun masuk kat sana je bang. Dia tanya. Dia jumpa kita kan kat Padang tu kan. Tak apalah, kita ilmiah sikit lah. Dia jumpa kita kat Padang sana, pada mahsyar. Dia tak keluar kat sikris. Kat sikris ni tak ada. Tak ada. Saya tahu perasaan abang semua yang tengok live ni kan. Bila tengok member yang dah hutang tu pergi bercuti, pergi shopping kan. Tapi hutang kita tak bayar kan. Walaupun dapat air sinar, jiwa pasrah tau. Okay lah bang, tu selingan ni bang. Yang pasti ini adalah sikris dia. Abang kena provide 2 ni je. Ini sikris dengan payslip. Apa itu sikris? Sikris tu tadi cakap tadi, dia rekod kita segala pembiayaan kita dengan bank. Apa yang kita buat pinjaman dengan bank, dengan Singa, apa lagi? Singa jadi kan harimau tak ada kan? Singa, Cosmemod, apa lagi? Semua akan ada dalam sikris. Cuma link yang abang tekan ni, admin akan bagi satu link tau untuk akses sikris abang. Abang boleh simpan. Cuma
Ramai yang salah faham, Sikris ni abang kena langgan. Ramai yang hari ni dia nak free. Boleh kalau nak free, tapi sebab kita ada PKP, abang kena pergi bank negara. Cocok IC tampil. Sekarang PKP kalau abang pergi, abang tunggu depan pagar je. Dia orang kunci. Dia orang tutup. Sikris ni sebenarnya adalah third party tau. Data kita memang dia orang dah organize. Ini semua dimonitor oleh bank negara. Sebab dia orang ni melibatkan PDPA. Dia jaga keselamatan customer. So jangan terkejut lepas bila abang beri Sikris. Abang bagi Sikris dekat kita orang, abang bagi dekat kita orang payslip untuk kita masih makan. Abang baca Sikris, kalau abang faham, abang akan terkejut. Tiba-tiba sebelum saya ada pengalaman jumpa customer tu, cerita-cerita ke bang ni hutang abang sini ni kan. Lepas tu dia tanya saya, mana datang 3,500 ya? Saya nak tolong bacakan, nak terangkan yang ni. Dia tanya saya, macam mana ada hutang 3,500 tu? Manalah saya tahu. Tapi dengan Sikris ni kita tahu. Maksud dia, customer ni dia kata dia tak tahu. Saya percaya, benda dah 5 tahun kan, 5,000, 3,000 dah habis. Mana nak ingat kan? Pop up dalam Sikris, dia kata, mana datangnya? Mana ni? Tang mana tu lah. Sebab benda ni memang akan muncul kalau kita tak ambil bayar lagi dengan kita punya third party tu. So dia orang akan buat collection. So masuklah dalam Sikris. Sikris ni adalah kita punya rekod mana-mana bank dia tak perlu nak print. Sebab dia orang akan link. Cuma bezanya kalau abang beli sendiri, abang akan dapat tahu in detail bank mana. Oh, aku ada hutang dengan bank A. Oh, bank B. Oh, dah naik lah. Saya dah tunjuk satu benda ni. Sekejap saya cuba nampak. Nampak nombor naik ni. Nampak? Ada kosong naik ni. Nampak kan? Okey. Yang saya tunjuk ni, ini adalah rekod yang tak cantik. Naik sampai 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu bukan kira page 1, page 2. Tak. Itu menandakan abang bukan good payer. Bukan pembayar yang bagus. So bila tak bagus, semua bank dah dapat detect. Oh, nama Sepolan, bank Sepolan. Tak nak, kami tak nak. Kenapa tak nak? Walaupun gaji abang dah 5,000 ke, dah 10,000 ke. Contoh masa abang dah pangkat besar dekat government sector kan. Kalau dapat gaji besar 8,000 tu, memanglah banyaklah kita punya hutang-hutang kat luar kan. Tapi disebabkan bulanan tu bayar tak cantik, tak dapatlah next punya pembiayaan daripada bank. So kami kat sini nak bantu abang, bantu akak yang mana ada masalah berkaitan dengan nak bantu ni yang mana ada masalah dengan bank-bank, urusan dengan bank. Okey. Ni saya tunjuk tadi. Tadi saya tunjuk yang table-table ni kan, pergerakan apa semua kan. Ni saya nak tunjuk. Kita boleh nampak ni. Nampak? Skor kita. Tengok meter ni macam mana. Nampak? Nampak? Daripada good, okay, good, give back. Sorry, poor. Sorry, good macam ni. Good dengan poor. Sekarang meter customer ni, dah tunjuk poor dah. Nampak? Poor. Masuk poor ni, bank dah tahu lah. Tu dia. Serba sedikit lah, sekurangnya abang tahu lah kan. Sebenarnya Sikris ni, kita tak kisah lagi bang, tak heran dengan Sikris ni. Kita tengok pun tak ada impact. Dia impact dia paling best bang, time bila? Tajuk yang ada ni saya tulis itu, abang Hasan. Impact yang padu dia bila abang dapat panggilan daripada kolektor atau bank. Dia punya panggilan tu 5 minit bang, tapi tekanan dia tu kan rasa macam, oh balik bini kena marah, anak kena herdik lah. Sebab apa? Kita nak lepaskan geram. Saya percaya ramai yang berlaku kat luar ni. Ramai yang berlaku. Macam kata Piramli sebelum ni,
Siapa tengok cerita P. Ramlee kan? Contoh, dia nak kahwin, buat hantaran sampai 10,000. Zaman P. Ramlee 10,000. Lepas tu bergaduh sebab dia tengok anak dah berapa orang, hutang dengan ceti tak habis-habis. Dulu memang diorang family dengan ceti kan. Sekarang kita hutangan bank. Nak kahwin ada setengah tu, buat penyawa peribadi nak kahwin. Sebelum ni saya pernah jumpa zaman era-era 2000 lah, 2000 ke 2005 range kita lah. Zaman-zaman penjawat awam buat pinjaman nak buat bisnes. Belilah produk A, produk B, produk C. Beli sekali bundle. Lepas tu simpanan kereta. Bisnes tak jalan. Lepas tu loan tak bayar. So bila loan tak bayar, dah 10 tahun pun kita dengan bank biar je lah. Tapi tahu tak, kalau contoh kita sebagai penjawat awam, bila kita ada masalah dengan bank, sampai katakanlah tahap yang paling serius daripada secret, dia akan bagi blacklist. Blacklist akan bagi bankrupt kan. Banyak isu impact kat kita. Betul tak bang? Saya penjawat awam mesti tahu kan. Ada setengah tu yang kena tahan dia punya kenaikan gaji, tahan kenaikan pangkat, ikut majikan kita lah. Kalau majikan kita baik, bagus, tapi tetap takkan dapat promote lah, pangkat lebih-lebih. Sampai tetap situ je. Ada soalan lagi ni, maksimum tempoh bayaran. Tempoh bayaran, bayaran apa ni? Bayaran apa tu? Okey, yang macam kita orang, saya bagi info lah untuk anda faham. Kita orang adalah buat penstrukturan, buat penyelesaian. Okey, tempoh dia sama macam bank. Sebab kita akan uruskan semua dengan bank. Maksimum 10 tahun. 10. Kalau penjawat, kalau swasta berpanel, tempoh dia berbeza. Ikut dia punya term and condition. Yang pasti, anda tak akan dapat lagi panggilan telefon daripada pihak bank atau kolektor lepas ni. Sebab saya percaya dua benda apabila anda kena call dengan pihak bank atau kolektor ni. First kali, dia punya impact bila kena call, anda akan jadi stres. Siapa kat sini suka yang bank call atau kolektor call, bagi tahu. Tapi saya suka. Saya suka call kolektor sendiri. Saya akan cari nombor kolektor, saya akan cari dia orang. Sebelum dia cari saya cari dia balik. Sebab saya tahu customer yang diorang call tu memang masalah. Saya sendiri call kolektor. Kalau kat luar saya tahu, takut kita kolektor kan. Tak. Saya sendiri call kolektor. Saya terbalik sikit. Saya tak ada kerja, kalau tak ada kerja, saya carilah kerja kan. Kena pula mesti PKP, relax, santai. Masuk office pun awal, so balik pun awal, so kerja tak banyak. Tapi walaupun PKP, kolektor laju bang, bank laju. Okay. So hari ni isu kita, siapa yang kat dalam ni yang rajin dihubungi oleh pihak bank atau kolektor, jangan malu, jangan segan. Nak cerita dekat dalam chat malu, tak apa, terus cerita dekat kita punya admin. Dia seorang pendengar yang setia. Tanya je kat dia. Tanya je kat dia. Okay. Katakanlah dia orang tak reply. Mungkin saya faham dia banyak sangat pertanyaan dia dapat. Abang boleh DM, akak boleh DM terus. DM je. Jangan malu, jangan segan. Okay. Jangan malu, jangan segan. So, saya dah nampak benda ni sebenarnya. Sebab tu saya nak hari ni kita orang dari Hijrah nak anda semua, nak kita orang lebih dekat dengan anda. Okay, nak lebih dekat dengan anda. And then sebelum saya habiskan saya punya sesi live ni, siapa dekat sini yang seorang penjawat awam, okay, berpangkat, yang selalu dapat panggilan daripada pihak kolektor, bukan sebab majikan dia masalah, sebab staff dia. Kalau hari ni tuan-tuan, puan-puan adalah seorang majikan di sebuah jabatan pihak kerajaan, sebab sekarang kolektor pandai, dia akan call majikan. So yang mana majikan akan jadi stres. Aduh, apalah jadikan anak buah ni kan. Anak buah aku pula buat hal. Nak tak nak dia kena terima. So majikan tu bagi tahu dia, suruh
Dia klik, suruh klik pin kat bawah ni. Suruh majikan tu klik pin kat bawah ni. Kami akan bantu majikan tu. Sebab apa? Majikan tu dia pun tak suka apa ni, staff dia bermasalah. Dia tak suka staff dia masalah. So bila dia tak suka bermasalah, so dia pun tak boleh terima kalau tiba-tiba apa nama dia. Dia tak suka kalau tiba-tiba staff dia ada masalah dengan bank. Sebab bank atau kolektor akan call majikan bila tak dapat call kita. Dia call majikan. So dia call majikan. Saya tahu majikan pun tak suka. Saya pernah jumpa majikan sebelum ni. Dia panggil saya jumpa dia. Dia tanya saya apa yang saya buat. Saya explain kat dia. Saya cakap dengan dia, majikan senang je. Perasan tak hari ni kenapa productivity staff kita makin menurun? Makin menurun. Sebab apa? Sebab dia dapat situasi yang sama isu kita tadi. Dia dapat panggilan telefon daripada pihak collector atau pihak bank. Sebab isu berkenaan financial dia orang terjejas, so dia tak boleh nak handle benda tu. Dia jadi tekanan. Dia jadi tekanan. Ada setengah tu boleh buat jadi kemurungan. Betul. Okay, saya pun tak nak cerita panjang, cerita lama hari ni. So hijrah akan sentiasa dekat dengan anda. Okay, kami akan sentiasa dekat dengan anda sentiasa, setiap hari, setiap waktu. Okay, nantikan kemunculan kami setiap hari. So lepas ni siapa yang tadi dah live, dah tengok kita orang punya live, boleh minta follow, boleh like. So setiap kali kita orang bersiaran, anda semua akan dapat info. Sebab kami akan kongsi cerita-cerita yang berlaku dekat customer-customer kita orang, dekat anda semua. So anda akan rasa yang mana sebenarnya cerita tu sama dengan anda, saya boleh tolong. Hijrah akan bantu anda. Okay. So sebarang pertanyaan, jangan lupa klik nombor yang dah dipinkan. Okay. Apa-apa hal, kita akan jumpa lagi. Okay. Di hari yang berbeza, di waktu yang sama. Hari beza, waktu lebih kurang sama. Kita akan buat lunch hour ni. Okay, jumpa lagi. Alright, dapat sesuatu Okay, Assalamualaikum.